Hai and Assalamualaikum everyone. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk kegunaan siri homolog dalam kehidupan seharian. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Aliyah Farhana binti Muhammad Azim, Muhammad Nur Iman bin Abdul Malik dan Ismaili binti Amira. Kegunaan siri homolog yang pertama iaitu alkana. Alkana merupakan siri homolog hidrokarbon tebu yang penting. Selain itu, alkana mempunyai haba pembakaran yang tinggi. Oleh itu, kegunaan utama alkana adalah sebagai bahan api dan bahan mentah dalam industri petrokimia. Formula A bagi alkana ialah CnH2n tambah 2. Contoh kegunaan siri homolog bagi alkana iaitu butana akan menghasilkan bahan api untuk pemetik api dan dapur mudah alih. Selain itu, ia juga menghasilkan gas memasak LPG apabila dicampur dengan propana. Contoh kedua pula ialah lilin dan parafin. Alkana juga dikenali sebagai parafin. Ianya boleh digunakan untuk membuat lilin yang disebut lilin parafin. Ia mempunyai rantai karbon yang mengandungi 20 hingga 40 karbon. Dan ia juga dicirikan oleh titik lebur rendah, struktur fleksibel dan pembakaran mudah. Akhir sekali iaitu etana. Penghasilan etana daripada etana untuk membuat deterjen dan plastik. Selain itu, gas asli cecair LNG yang mengandungi etana digunakan sebagai bahan api untuk sistem jana kuasa. Seterusnya, alkena. Alkena digunakan sebagai bahan mentah dalam industri petrokimia. Ia merupakan hidrokarbon yang mempunyai ikatan ganda dua antara karbon. Ketiga, formula amnya ialah CnH2n. Selain itu, but 1,3-diina ia digunakan dalam penghasilan getah sintetik untuk membuat tayar dan beg tungku air panas. Akhir sekali ialah etena. Ia digunakan dalam penghasilan alkohol seperti etanol. Selain itu, ia digunakan dalam penghasilan politena, polivinyl klorida, PVC dan polisterina. Seterusnya, kita akan masuk kepada alkohol. Alkohol merupakan sebahagian bukan hidrokarbon. Hal ini kerana ia mengandungi atom karbon, hidrogen dan oksigen. Ia juga merupakan kumpulan hidroksil iaitu OH. Formula amnya CnH2n tambah 1 OH, di mana N bernilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Alkohol mempunyai banyak kegunaan. Yang pertama, ia digunakan sebagai bahan api dalam bahan api bersih, bahan api bayur dan jesera. Sifatnya mudah menyala, pembakarannya membebaskan haba yang banyak tanpa jelaga. Ia juga turut digunakan sebagai pelarut. Pelarut dalam cat, likur, bahan peceluk dan dakwat percetakan. Selain itu, dia juga digunakan sebagai pelarut bahan kosmetik seperti minyak wangi, vernis kuku, krim dan lotion. Sifatnya tanpa warna, pelarut bagi sebahan organik yang baik, melarut dalam air dan mudah meruap. Alkohol juga turut digunakan dalam bidang pembuatan seperti bahan mentah dalam pembuatan cuka, bahan letupan, polimer perspex dan jengkel. Sifatnya reaktif secara kimia. Dan alkohol juga banyak digunakan dalam penghasilan produk farmaseutika. Ia digunakan dalam bidang perubatan seperti antiseptik untuk suntikan, pembedahan dan penjagaan kebersihan. Ia juga turut digunakan sebagai pelarut dalam ubat-ubatan seperti ubat batuk. Sifatnya antiseptik, pelarut organik yang baik dan mudah meruap. Seterusnya, kita akan masuk pada kesan penyalahgunaan alkohol. Yang pertama, etanol digunakan dalam minuman beralkohol. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan akan mendatangkan akibat buruk pada fungsi sistem saraf. Yang kedua, ia akan mengakibatkan ketagihan serta gangguan mental seperti kemurungan dan psikosis. Seterusnya, ia juga mampu mengakibatkan kecacatan bayi yang dikandung jika diambil oleh ibu yang mengandung. Seterusnya, ia boleh menyebabkan seresis hati dan kegagalan fungsi hati, kegagalan jantung, gastritis, ulcer, radang pankreas serta kanser esophagus. Akhir sekali, ia mampu memabukkan seseorang. Alkohol melembangkan fungsi otak dan gerak balas fizikal akan menjadi perlahan. Sebagai contoh, pemandu yang mabuk akan mengakibatkan kemalangan jalan raya. Asid karboksilik.
Asid karboksilik merupakan kumpulan karboksil. Asid karboksilik boleh mempunyai lebih dari satu kumpulan berfungsi. Asid karboksilik juga digunakan dalam pembuatan makanan dan formula amnya ialah CnH2n+1 COOH. Seterusnya, asid metanoik. Asid metanoik digunakan untuk penggumpalan susu getah dalam industri getah. Contoh seterusnya ialah asid etanoik. Asid etanoik digunakan untuk membuat cuka. Kegunaan siri homolog yang terakhir iaitu ester. Ester merupakan sebatian organik bukan hidrokarbon yang mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Selain itu, ester terbentuk apabila asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol. Formula am bagi ester ialah CnHn2n+1 COOCmH2m+1. Contoh pertama bagi kegunaan ester dalam kehidupan seharian ialah sebagai perisa makanan. Sebagai contoh, perisa pisang iaitu pentil etanoid dengan formula molekulnya CH3COOC5H11. Yang kedua, perisa buah apel iaitu metil butanoid dengan formula molekulnya C3H7COOCH3, dan akhir sekali perisa buah nanas iaitu etil butanoid dengan formula molekulnya C3H7COOC2H5. Contoh yang kedua bagi ester pula ialah ester etil etanoid dengan formula molekulnya CH3COOC2H5. Ianya digunakan sebagai pelarut sebajian organik dalam lotion, varnis kuku, lacquer dan gaun. Akhir sekali, ester yang digunakan dalam kehidupan seharian ialah sabun. Minyak dan lemak ialah sejenis ester yang terbentuk antara asid lemak dan gliserol yang digunakan dalam pembuatan sabun. Untuk mengakhiri pembentangan kami ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Ul Husna binti Cenong dan ahli kumpulan kerana kami telah berjaya melaksanakan tugasan ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada ahli keluarga kerana telah menyokong kami sepanjang melaksanakan tugasan ini. Dengan harapan yang tinggi, kami berharap agar kerja ini diterima oleh guru kami yang tercinta. Yang kurang datang daripada kami, yang baik datang daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.